Assalamualaikum, nama saya Wan Hasina binti Wan Mazlan. Saya dari unit BM3 akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi perhatian negara asing sejak dahulu lagi. Sejarah bahasa Melayu melebihi 1000 tahun lalu telah membuktikan kehebatan dan kekuatan tersendiri sehingga menarik perhatian orang dari Asia Jauh dan Eropah untuk datang ke alam Melayu. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat sehingga menjadi bahasa lingua franca di Nusantara ini mengangkat martabat bahasa Melayu ke tahap yang membanggakan bahasa Melayu. Keupayaan bahasa Melayu dalam menjalankan peranan sebagai bahasa pentadbiran, bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, bahasa persuratan, bahasa ilmu, bahasa agama dan seumpamanya yang telah menjadikan bahasa Melayu ini tersebar luas dan merentasi dunia. Bahasa Melayu juga adalah salah satu bahasa tua serta mewakili bahasa daripada peradaban awal membuatkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa penting di dunia. Hal ini pun telah mewujudkan ramai pengkaji bahasa Melayu sama ada dari luar maupun dalam negara. Antara pengkaji penting bahasa Melayu adalah Asma Haji Omar dan Mushi Abdullah. Jadi dua tokoh yang saya pilih untuk menjalankan tugasan ini ialah Asma Haji Omar dan Mushi Abdullah. Jadi, kita bermula dari Asma Haji Omar. Yang pertama, latar belakang Asma Haji Omar. Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar ialah pakar Nahwu Bahasa Melayu dan juga tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga Profesor Kerusi Tamadun Melayu Sabah dan pengarah Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malik, Perak. Sebelum itu, Asma ialah ahli akademik Universiti Melaya tahun 1963 sehingga persalahannya sebagai timbalan naib Chancellor Universiti Melaya. Di samping itu, beliau juga pernah menyandang jawatan Dewan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta merupakan anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Beliau lahir pada 5 Mac 1940 di Jitra dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di universiti di Indonesia dan memperolehi sarjana muda dan sarjana sastra. Beliau kemudiannya melanjutkan lagi pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi hingga mendapatkan ijazah kedoktoran dari Universiti London dalam bidang General Linguistik. Pada tahun 2000, Datuk Prof. Dr. Hajar Asmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan dari Universiti Melaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga pernah mengetuai pasukan penyelidikan untuk 2 siri rancangan jejak bahasa, penerbitan televisyen bersama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan TV3. Seterusnya, kita akan membicarakan tentang peranan Asma Haji Omar. Yang pertama, pembinaan istilah bahasa Melayu. Asma Haji Omar terlibat secara langsung dalam pembinaan istilah-istilah baharu dalam bahasa Melayu, terutamanya untuk mengisi keperluan bahasa dalam sains, teknologi dan bidang profesional yang lain. Usaha ini penting untuk memastikan bahasa Melayu terus relevan dan mampu menjadi bahasa ilmu. Peranan kedua Asma Haji Omar ialah peranan dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, Asma Haji Omar juga dikenali sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Beliau telah melatih ramai ahli bahasa dan pendidik yang kini meneruskan usaha beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, beralih pula kepada pemikiran Asma Haji Omar. Menurut Asma Haji Omar 2008, susur-galur pemahaman tentang bahasa Melayu lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahwu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa Austronesia Timur dan Oceania yang kerana terdapat di kawasan lautan. Asma Haji Omar turut menyertakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sejarah dunia iaitu KEM berdasarkan bukti linguistik dan budaya.
Pemikiran seterusnya ialah pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Asma Haji Omar meroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam bahasanya melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Seterusnya, pemikiran tentang Nahwu dan tata bahasa. Asma Haji Omar 1976 dapat mengesain beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zabar, sistem ejaan bahasa Melayu seperti yang berikut. Yang pertama, huruf sebagai lambang bunyi. Yang kedua, hubungan antara fikiran, mekanisme bahasa. Asma merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan Nahwu berstruktur. Huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan Nahwu tradisional. Pemikiran Asma Haji Omar yang ketiga ialah pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Asma Haji Omar 2002 menyatakan pengertian setia bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setia bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa lain. Setia bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Asmah mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahwu dalam penggunaan bahasa. Pemikiran Asma Haji Omar yang terakhir ialah pemikiran tentang temuduga dan wawancara. Wacana temuduga dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduga dan wawancara. Beliau memperlihatkan wacana temuduga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan wacana temuduga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara. Berdasarkan bidang wacana, jelas ia menunjukkan bahawa Asma Haji Omar berfikiran jauh bagi memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Seterusnya, kita beralih kepada tokoh kita yang kedua. Tokoh kita yang kedua ialah Munshi Abdullah. Abdullah Munshi dilahirkan pada tahun Masihi 1796 bersamaan tahun Hijrah 1211 di Kampung Masjid atau juga dikenali sebagai Kampung Pali oleh masyarakat. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik seibu sebapa. Ketiga-tiga abangnya telah meninggal dunia sewaktu masa kecil. Beliau berasal daripada keturunan India dan Arab. Ayah beliau bernama Abdul Qadir dan merupakan anak tunggal daripada Muhammad Ibrahim dan Peri Aceh. Moyang beliau merupakan seorang yang berketurunan Arab Yaman. Sheila pada 1947. Abdul Qadir telah mendapat pendidikan yang sempurna sejak kecil dan pernah memegang jawatan yang penting iaitu sebagai Syah Bandar serta utusan Inggeris kepada negeri-negeri Melayu seperti Lingga, Riau, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Palembang. Selain itu, Abdul Qadir juga pernah menjadi jurubahasa dan jurutulis. Sewaktu kedatangan Stamford Raffles dari syarikat Hindia Timur ke Melaka, Abdullah telah diambil sebagai kerani, penterjemah dan jurutulis kepada pihak Inggeris. Tugas ini dilakukan bersama-sama dengan bapa saudaranya Ismail Lebay dan Muhammad Latif. Sikap Abdullah yang dedikasi telah menyebabkan beliau disegani oleh orang-orang Inggeris. Abdullah telah dilantik menjadi guru bahasa Melayu kepada askar-askar sepoi Hindustan dan beberapa orang paderi seperti W. Milner dan C. H. Thompson, manakala beliau pula mempelajari bahasa Inggeris daripada mereka. Gelaran Munshi diperoleh daripada mereka yang pernah belajar bahasa Melayu dengannya. Beliau juga bertanggungjawab menterjemahkan sebahagian kitab Injil ke dalam bahasa Melayu. Beliau dalam memertabatkan bahasa Melayu ialah telah dilantik sebagai jurutulis semasa Stamford Raffles melawat Melaka. Pekerjaan yang dilakukan oleh beliau menyalin hikayat, menulis surat kiriman dan menulis syair. Pada usia beliau 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Milner dan C. H. Thompson. Pada tahun 1819, beliau telah menggunakan peralatan percetakan di kediaman Paderi Milner untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat.
Abdullah mengikuti Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Beliau diberi tugas untuk mengumpul bahasa sastra Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jepun. Seterusnya, pemikiran Munshi Abdullah. Munshi Abdullah telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Singapura Terbakar. Beliau juga bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu tersebut melalui karya kesusastraan, malahan beliau menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa tersebut. Baginya, nahu sesebuah bahasa dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini jelas dengan lebih nyata kerana nahu sesuatu bahasa itu akan dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu dan tujuan membuat kajian tersebut oleh kerana kepentingan tertentu. Beliau melihat nahu bahasa Melayu hanyalah satu pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Munshi Abdullah juga menegaskan betapa pentingnya supaya bahasa Melayu dipelajari oleh orang Melayu. Beliau juga berminat mempelajari dan mendalami bahasa Melayu. Akhir sekali, beliau menjelaskan betapa ruginya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa Melayu iaitu bahasa mereka sendiri dan merupakan bahasa ibunda mereka. Kita membanding beza peranan dan pemikiran Asmah Haji Omar dan Munshi Abdullah. Persamaan peranan antara dua tokoh iaitu Asmah Haji Omar dan Munshi Abdullah ialah peranan mereka dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahawa Asmah Haji Omar ialah seorang pendidik di Universiti Melaya. Hal ini terbukti apabila banyak anak murid beliau yang mengukir nama di pesada antarabangsa dalam bidang linguistik. Yang kedua, Munshi Abdullah juga merupakan seorang pendidik bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana pada usia beliau 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Padri Milner dan C.H. Thompson. Perbezaan antara dua tokoh tersebut ialah Asmah Haji Omar telah terlibat secara langsung dalam membina istilah-istilah baharu dalam bahasa Melayu manakala Munshi Abdullah telah membuat huruf dan mengaturnya dan mencetak buku serta surat di kediaman Padri Milner. Seterusnya, kita akan membicarakan tentang persamaan dan perbezaan pemikiran antara dua tokoh tersebut. Yang pertama, persamaan pemikiran antara dua tokoh tersebut. Yang pertama juga Asmah Haji Omar telah mengesan beberapa fonologi yang melandasi analisis Zabah tentang sistem ejaan Melayu. Asmah Haji Omar merupakan seorang penulis yang menerapkan nahu berstruktur. Kemudian, Munshi Abdullah sangat mementingkan nahu sesuatu bahasa. Hal ini terbukti apabila beliau melihat nahu bahasa Melayu itu hanyalah satu pengubahsuaian nahu bahasa asing yang telah dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Persamaan antara kedua-dua tokoh ini ialah kedua-duanya mementingkan nahu bahasa Melayu. Perbezaan antara dua tokoh tersebut ialah Asmah Haji Omar dari sudut pandangan terhadap peranan bahasa Melayu. Asmah Haji Omar menyokong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia serta menggalakkan pemerkasaan bahasa ini dalam pelbagai sektor. Manakala bagi Munshi Abdullah, beliau menekankan keperluan masyarakat Melayu untuk maju dari segi pendidikan. Bagi beliau, bahasa Melayu perlu diperkembangkan supaya terus relevan dan beliau juga menginginkan masyarakat Melayu mempunyai minda yang lebih terbuka luas dan berilmu pengetahuan. Secara kesimpulannya, cara-cara yang konkret dan pragmatik perlulah diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita. Hakikat ini perlu disedari dan diakui oleh seluruh rakyat Malaysia. Kepentingan bahasa ini tidak dapat dipertikaikan dan dinafikan lagi. Bahasa Melayu memberikan faedah yang besar dalam menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum di Malaysia. Kita haruslah mempertahankan dan mendaulatkan bahasa kita. Jika tidak, generasi masa depan kita akan ketinggalan dan negara kita akan mudah dijajah oleh kuasa-kuasa barat yang menggunakan bahasa asing. Penggunaan bahasa rojak dalam kalangan generasi muda sudah menjadi gaya hidup wajib bagi mereka untuk membuktikan bahawa mereka mengikuti perkembangan semasa. Sebaliknya, individu yang menggunakan bahasa Melayu baku dianggap sebagai skema dan ketinggalan zaman. Justru,
Bagi menghalang bahasa Melayu daripada terus dipengaruhi unsur luar secara melulu, para pemimpin dan pendidik perlulah terus memupuk generasi muda dengan memberi bimbingan dan teladan kepada mereka agar sikap menghargai bahasa rasmi negara ini dapat berterusan. Istilah "jangan lupa diri" sering didengar di kawasan bandar dan luar bandar di Malaysia. Istilah ini merupakan satu frasa yang menyatakan bahawa seseorang itu harus ingat akan asal-usul diri mereka dan nenek moyang mereka, sekalipun ia bersifat perkauman. Bak kata pepatah, yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, dan yang indah itu bahasa. Jadi sebagai generasi muda pada zaman sekarang, kita haruslah meneruskan usaha-usaha tokoh bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ibunda kita tidak pupus ditelan zaman. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang peranan dan pemikiran Asma Haji Omar dan Mushi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.